5 seconds. 4, 3, 2, 1. Dalam segmen Tanya Jakim, mengikut prosedur pengauditan, ini mungkin sensitiviti di kalangan peserta. macam mana nak melahirkan orang yang Beribakan bimbingan, kita memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu secara langsung FB page Jakim dalam segmen Tanya Jakim. Alhamdulillah kita akan memilih satu lagi topik yang hangat diperkatakan oleh masyarakat di luar sana sempena Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang diumumkan oleh kerajaan sehingga 6 Disember nanti. Jadi antara isu yang tidak lekang diperkatakan, diperdebatkan dalam kalangan masyarakat, antaranya adalah SOP aktiviti masjid dan surau, khususnya solat berjemaah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kami mengundang ke studio iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud, pegawai tugas-tugas khas kanan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kerana datang ke studio UKK Jakim ni. Kita memilih tajuk SOP penjarakan soft solat. Adakah tidak sunnah? Itu tanda tanya tu, Doktor, ya. Sebab kita juga sering mendapat persoalan-persoalan daripada masyarakat di luar sana tentang SOP yang kita tetapkan tentang penjarakan di dalam soft solat, kan. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin Doktor boleh jelaskan dari segi kedudukan hukumnya soft dalam solat ini. Silakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Zakaria, Usman dan semua sidang penonton yang dirahmati Allah Taala. Saya tengok dalam komen-komen di page rasmi Jakim. Tadi saya gerun juga nak mengulas isu ni sebab saya rasa sangat kerdil lah kerana ramai sungguh alim ulama di sana. Tapi apapun kerana Ustaz Zaid jemput dah. Jadi saya terpaksalah menjalankan tanggungjawab tu. Jadi kita balik kepada soalan berkenaan dengan hukum kita menyamakan dan merapatkan soft dari sudut syarak. Sebenarnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Disepakati oleh semua ulama akan pensyariatan untuk kita meluruskan dan juga merapatkan saf. Sebab ini memang banyak disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Rasulullah SAW ketika nak mendirikan salat jamaah, Rasulullah sentiasa akan minta kepada para sahabat untuk menyamakan dan juga merapatkan saf. Nabi SAW kata sawu, tarasu, wala takhtalifu, dan banyaklah hadis Nabi SAW yang Nabi minta supaya samakan saf, kemudian rapatkan saf. Itu satu perkara yang memang disyariatkan. Tidak ada khilaf, tidak ada para ulama kata tidak disyariatkan. Makna masyru'iyah pensyariatan itu memang benar-benar sabit berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi. Kita tidak boleh sekali-kali menafikan. Cuma khilaf yang berlaku di kalangan para ulama itu ialah apakah perintah tersebut berbentuk wajib ataupun perintah tersebut adalah perintah berbentuk sunat. Itu khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Jadi jumhur ulama, kita dalam mazhab Syafi'i termasuk salah satunya 4 mazhab yang utama, itulah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan bahawa hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat yang dituntut. Sunat yang kuat. Sangat dituntut untuk kita lakukan. Jadi ini pandangan jumhur ulama. Dan sebagian ulama kata hukumnya wajib. Seperti Ibn Hazm, Zahiri, Syaukani, mereka mengatakan wajib. Adapun kita jumhur, kita mengatakan sunat. Sebab apa para ulama jumhur mengatakan bahawa hukumnya sunat? Kerana di sana ada hadis-hadis yang mengisyaratkan bahawa tuntutan tersebut adalah berbentuk afdaliyah, iaitu berbentuk keutamaan. Kerana ada hadis umpamanya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Samakan saf kamu, sesungguhnya menyamakan saf itu adalah
sebahagian daripada kesempurnaan solat. Betul. Jadi dia bukannya merujuk kepada kewajipan, tetapi merujuk kepada keutamaan. Maksud kalau kita buat begitu, maka kita dapat pahala yang lebih, yang sempurna ketika kita menunaikan solat Jumaat. Jadi menunjukkan bahawa hukumnya sunat. Menurut jumhur. Bukannya wajib seperti setengah pendapat para ulama. Itu dia mukadimah yang telah disampaikan oleh tetamu kita, panel kita pada pagi ini sebagai info tambahan, sebagai pertambahan ilmu yang sedia kita ada tentang hukum merapatkan saf. Memang tidak ada khilaf lagi bahawa merapatkan saf itu adalah merupakan suatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat di zamannya, di ketika zamannya, untuk merapatkan saf dalam salat. Cuma yang menjadi perbezaannya adalah dari aspek sama ada dia berbentuk suruhan yang wajib ataupun suruhan yang sunat. Tapi doktor sebut tadi, jumhur mengatakan bahawa sunat untuk kita merapatkan saf. Jadi kalau tak rapatkan saf pun dia maksudnya termasuklah di dalam perkara-perkara yang tidak membatalkan solat berjemaah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan kita, pihak pemerintah, ketika mana tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kita sebutkan situ mestilah saf kita itu jarak sekurang-kurang 1 meter. Ini yang sangat mendukacitakan ramai masyarakat Islam di luar sana, sebab kebiasaannya kita semayang duduk dalam satu saf, duduk dalam saf yang rapat-rapat, dan kalau saf tak rapat itu kemungkinan ada iblis yang mengganggu di celah-celah saf itu. Jadi macam mana kita nak menjelaskan masyarakat? Kita tahu masyarakat dia sangat suka, sangat cintakan kepada solat yang dengan afdalnya, dengan yang terbaiknya untuk rapatkan saf. Tetapi kenapakah pihak pemerintah menetapkan saf yang jarak sekurang-kurang 1 meter? Macam mana nak jawab, doktor? Okey. Ini yang balik pada kita punya tajuk kita kan. Ya, betul. Maksudnya kita menjarakkan saf ini tidak sunnah. Tidak sunnah ni dalam kata lainnya orang kata bid'ah lah kan. Okey. Jadi kalau berat sikit dia kata bid'ah tu kan ustaz, ni apa benda ni kan. Jadi kita lihat begini. Kita lihat nak faham isu ni, kita lihat kepada saya bagikan beberapa situasi supaya kita faham. Yang pertama ialah situasi seorang itu dia tidak merapatkan saf kerana sengaja. Kita tanya kat dia, kenapa tak rapatkan saf? Dia kata, saya rimas, saya tak boleh nak rapatkan tak boleh duduk sempit-sempit ni. Tak boleh sempit-sempit. Dia kata, tengok masjid kita punya luas, punya besar, kenapa pula kita nak rapat-rapat? Betul. Dan benda ni selalu berlaku, Ustaz. Ada. Bukan kata ada, selalu berlaku. Ini yang banyak kali pun kadang-kadang tu, kita nak merapatkan saf. Ini dalam situasi biasa. Kita nak rapatkan saf, dia pergi lari kaki dia. Setiap kali kita rapatkan, kaki dia pergi tarik ini belah. Dia rimas. Dia rimas. Ada setengah tu kadang waktu Jumaat dia pergi bawa sejadah dia sendiri. Dia tahu dah waktu Jumaat ni ramai orang, dia bawa sejadah dia sendiri supaya orang tak boleh duduk atas sejadah dia. Maka dia seorang je. Kadang sejadah besar, maka memang terjarak juga saf itu. Betul. Jadi ini perbuatan sengaja menjarakkan saf ini, yang ni yang kita kata sebagai khilaf sunnah. Ini menyalahi sunnah, perbuatan itu makruh. Sebab kita dah sebut tadi, menurut jumhur ia adalah sunnah yang muakkadah, dia bukannya wajib. Jadi tidak berdosa, tetapi perbuatan itu makruh. Dan ini yang Nabi SAW sebut, sawu sufufakum. Nabi kata, kamu hendaklah kamu samakan saf kamu itu, wala takhtalifu. Jangan kamu orang kata kacau bilau dia punya saf ni ke depan, yang ni ke belakang, yang ni terjarak. Fatakhtalifu qulubukum. Itu menunjukkan tanda-tanda hati-hati kamu itu berpecah belah. Sebab tu nak rapatkan saf pun tak mampu. Ini dalam keadaan orang yang nak merapatkan saf dan tidak merapatkan saf dengan sengaja. Yang ni yang kita kata yang syariat tak benarkan. Sengaja dia tidak merapatkan saf, sedangkan perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan biasa hendaklah kita merapatkan saf. Yang kedua iaitu dalam situasi dia memang mengatakan bahawa tak ada sebenarnya dari sudut syarak merapat-rapatkan saf ni. Ini orang masjid je mana-mandai, dia kata tu imam ni mana-mandai suruh kita merapatkan saf. Nabi tak ajar macam ni. Yang ni dia jadi bid'ah, Ustaz. Kalau dia kata merapatkan saf, menyamakan saf itu bukan termasuk dalam syariat Islam yang diajar oleh Nabi SAW, maka waqa'a fi bid'ah. Dia telah melakukan satu bid'ah yang menyalahi syariat yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Mana sudah menjadi macam seolah i'tiqad dia.
Ya. Apa yang Nabi syariat dia kata tak disyariatkan. Yang ni bid'ah sungguh. Bid'ah. Yang ni betul-betul bid'ah. Tapi dalam satu lagi situasi, iaitu dia nak merapatkan soft. Memang dia nak merapatkan soft. Dia usaha untuk merapatkan soft. Tetapi ada kekangan. Halangan. Tetapi ada halangan. Dan ini sebenarnya berlaku dalam situasi harian pun boleh jadi berlaku kepada setengah orang secara individual. Sakit contoh. Sakit kadang-kadang. Kita tengok kadang-kadang orang solat dalam keadaan duduk di atas kursi. Dia tak boleh berdiri lama. Lepas tu kadang-kadang dia duduk pun tak boleh lipat kaki. Akhirnya dia terpaksa menggunakan kerusi. Jadi kalau dah menggunakan kerusi, kita tahulah keadaannya kakinya tak boleh sama dengan orang sebelah kiri dan kanan dia. Betul. Menunjukkan terjarak juga di situ. Tidak sama juga di situ softnya. Tetapi ini darurah. Dan kadang-kadang orang disebabkan oleh dia punya tangan tu patah contohnya, maka dia pakai bandage. Kan? Dia pakai balutan. Dan dia tahu tangan dia tu begini dan orang di sebelah dia tahulah nak sentuh pun takut apa ni kawan tu sakit. Jadi menyebabkan terjarak soft. Makna di situ adanya darurah. Maka demikian jugalah dalam isu yang berlaku pada hari ini, bila mana kerajaan tentukan SOP itu dengan tujuan untuk kita mengekang penularan penyakit, yang mana antara ikhtiar kita ialah kita menjarakkan diri kita dengan orang lain. Tujuannya begitu. Dan perkara ini mesti dibuat secara ghalabah. Maksudnya dia tak boleh ikut by individu. Oh, orang ni dia memang sihat tak apa. Kita tak tahu, kadang-kadang simptom COVID ini tak ada kan, tak ada simptom. Kita tak tahu. Mungkin kita ada simptom, mungkin kita ada COVID, mungkin orang sebelah kita ada, mungkin kawan kita ada. Jadi nak buat SOP ini mestilah dikenakan kepada keseluruhan min babil maslahah ammah. Kerana nak menjaga maslahah umum, bukannya maslahah fardiyah. Kalau ikut fardiyah, masing-masing kata saya sihat, saya tak ada apa pun, kita boleh rapat tak. Tapi kita melihat kepada masalah yang umum. Maka di situlah ditentukan SOP tersebut, kita jarakkan. Dan itu pun insya-Allah akan sentiasa diteliti oleh pihak pemerintah dari semasa ke semasa. Mungkin nanti akan sampai satu peringkat jaraknya itu mungkin dikurangkan. Seperti yang berlaku di Brunei sampai kosong kes. Akhirnya mereka tidak rapatkan, tetapi mereka kurangkan jaraknya sebab mereka sediakan, mereka wajibkan untuk membawa sejadah yang besar, masing-masing duduk di atas sejadah masing-masing. Masih ada lebih kurang suku meter lagi jarak, bukan kata rapat macam biasa dah. Ada penjarakan juga. Masih lagi mereka mengambil tindakan pencegahan untuk mengelakkan wabak. Masya-Allah, sangat luas ilmu syariat Islam, fiqh yang begitu fleksibel, artinya disesuaikan dengan keadaan. Ada ketika kita berada dalam keadaan yang aman, yang sihat, yang selamat, maka kita boleh melaksanakan sesuatu tuntutan syariat itu dengan sempurna. Ada ketika kita berada dalam suatu keadaan yang tidak aman, dalam keadaan yang darurah, dalam keadaan kesakitan umpamanya, maka kita tak mampu nak melaksanakan suatu tuntutan itu dengan sempurna. Maka syariat Islam itu memberi kebenaran berdasarkan masyaqqah ataupun darurah yang sedang kita hadapi ini. Ada juga persoalan Ustaz ya, dikatakan adakah COVID ini merupakan suatu darurah? Kan, adakah wabak ataupun virus coronavirus COVID-19 ini boleh dianggap sebagai satu darurah? Sebab tak ada pun tengok mati beramai-ramai, tak ada. Yang mati pun yang orang yang dah tua, yang dah dia punya daya ketahanan, yang anak-anak, kanak-kanak tak ada mati, orang sihat tak ada mati lagi. Dia kata, benarkah COVID-19 ini sebagai satu darurah sehingga kita terpaksa nak menjaga jarak dalam solat kita itu? Yang pasti ada tak yang mati, Ustaz? Ada mati. Jadi memang betul. Antara kayu ukur kita nak mengukur sesuatu darurah itu, dia mestilah sesuatu yang waqi'. Mestilah sesuatu yang betul-betul real, yang berlaku. Sebab itulah para ulama ketika mana mereka nak mengeluarkan sesuatu fatwa, dia nak mentanzilkan hukum, dipanggil tanzim al-hukm syar'i 'ala al-waqi'. Kita nak menurunkan satu hukum syarak ke atas waqi', ke atas suatu benda yang realiti, yang betul. Maka para ulama kena faham tasawur itu dahulu. Para ulama syariat ni, mereka tak mengaji pun bidang perubatan, tetapi mereka kena mengambil tahu tentang data-data, fakta-fakta daripada pakar-pakar perubatan. Sebab mereka bukan pakar dalam bidang itu. Betul. Jadi mereka kena ambil tahu waqi'-nya, realitinya. Dan kita dapati bahawa memang satu benda yang real, bahawa COVID ini boleh menyebabkan kematian.
Betul. Bukannya sesuatu yang kita kata khayalan. Bukan di Bukannya- Malaysia sahaja. bukan di Malaysia sahaja. Di US pada hari ini dah sampai 250,000 orang. 11.6 juta yang terjangkit. Kita di Malaysia 300 lebih, dekat dah 400. Dan 51,000 orang yang terjangkit positif. Jadi menunjukkan dia sesuatu yang real. Dia sesuatu yang waqi'. Bukannya sesuatu yang menjadi khayalan lagi. Yang Bukan rekaan. Bukan rekaan. Mungkin dia ni boleh membawa kematian kot. Tak. Dia memang waqi'. Dia boleh membawa kepada kematian. Bila dia boleh membawa kepada kematian, maka kita mesti dar'an mafasid itu. Kita mesti mengelak daripada mafasid, daripada kerosakan. Kita mesti menolak mudarat itu. Ataupun daripada darar itu. Darar yuzal. Kaedah mengatakan darar mesti dihilangkan. Itu kaedahnya. Jadi dia suatu yang real. Dan memang kita kata heranlah kalau seorang itu mengatakan bahawa dia tak berlaku. Cumanya dia real dalam keadaan yang tak nampak di mata. Kalau dia datang, kita nampak dia merangkak apa semua, saya ingat itu lagi senang. Ustaz, kita mudah. tak payah buat SOP. Sebab apa? Sebab kita nampak. Kalau kita nampak dia tak datang ke masjid kita, kita pakat semayang rapat-rapat. Kalau kita nampak, kita jauh. Jauh. Jadi isunya kita tak nampak. Jadi yang tahu keadaan sebenarnya ialah pihak pakar dan kita mesti merujuk kepada mereka. Alhamdulillah. Sesuatu yang kita tak nampak, betul lah kata Dr. Aizam tadi kan, kalau kita nampak mudah. Kalau dia ada, baru kita ikut SOP. Kalau dia tak ada, kita boleh buat sembahyang rapat-rapat, semua orang boleh datang ke masjid dan seterusnya. Masalahnya adalah musuh kita ini musuh yang tersembunyi, yang kita tidak tahu, melainkan dengan simptom-simptom. Kadang-kadang tak ada simptom pun. Kadang-kadang dia berada bersama-sama dengan diri kita. Maka dengan sebab itulah kita nak mengelak daripada kemudaratan itu. Kita nak menutup ruang-ruang yang boleh memudaratkan nyawa diri kita, tubuh badan kita, kesihatan kita. Maka kita mengambil langkah berjaga-jaga dengan melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah kita dan diperakui oleh semua mufti-mufti. Bahkan bukan saja mufti di negara kita ini, bahkan mufti di ulama-ulama di luar negara sana turut memperakui ataupun mengiktiraf langkah-langkah yang dibuat oleh kita pada hari ini. Tetapi ada lagi persoalan, Dr. Aizam. Dia kata, kalaulah betul musibah, okey, kita terimalah ini suatu musibah, satu bencana yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Tetapi bukankah orang-orang Islam ini dia ada doa dia? Dia ada munajat dia. Kan masjid lah tempat untuk kita berkumpul, berhimpun, untuk sama-sama berdoa. Ramai-ramai lagi ramai datang ke masjid untuk kita berdoa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar doa kita ini. Mudah-mudahan penyakit COVID ini dapat diangkat, dihapuskan. Tetapi kenapa kita nak menghadkan? Hanya 16 orang AJK boleh datang, hanya 23 orang AJK boleh datang, 1/3. Kenapa kita tak bagi ramai nak doa ni, minta Allah Ta'ala? Okey. Isu ni yang pertama sekali, berdoa dalam keadaan beramai-ramai ini bukanlah bermaksud mesti duduk di dalam satu kumpulan, mesti berkumpul beramai-ramai. Bersekali barulah kita kata doa itu mustajab, kerana duduk dalam satu tempat beramai-ramai dalam masa yang sama berdoa, maka itu yang disebut sebagai mustajab berdoa. Tidak semestinya. Kalau dalam keadaan kita di tempat yang berbeza, di lain-lain tempat, dan kita minta supaya semua orang terus berdoa, terus solat hajat, terus meminta kepada Allah, bermunajat, itu pun dianggap sebagai kita doa secara jamaah, secara beramai-ramai. Kita lihat pada hari ini perayaan kita kan, kita sambut Aidul Fitri, Aidul Adha, walaupun di lain tempat, di tempat-tempat yang berbeza, tapi sebenarnya pada waktu yang sama. Kalau ikut yang samalah, tak samalah. Kita sebenarnya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan bermakna bila mana kita berada di tempat yang berbeza maka kita tidak mustajab berdoa. Itu tidak semestinya begitu keadaan dia. Yang penting kita berdoa bersama-sama, berikhtiar keseluruhannya, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui akan keadaan kita. Dalam tempoh yang getih sekarang ni menyebabkan kita tak boleh bersama. Seperti yang berlaku pada zaman Ta'un Amawas. Ketika mana Sayyidina Amr Al-As, beliau melihat keadaan dah seolahnya tidak terkawal. Sehingga 2 orang gubernurnya meninggal dunia disebabkan oleh Ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal. Tak boleh nak menangani Ta'un Amawas ini. Sehingga 25,000 orang yang telah meninggal pada ketika itu. Maka menyebabkan dia mengambil tindakan. Dia kata, kita melihat Ta'un ini seolahnya dia berada di sekeliling kita.
dalam kawasan bandar-bandar kita, dalam kawasan perkampungan-perkampungan kita. Macam mana kita nak buat? Kata Sayyidina Amr bin Al-As, caranya ialah kita mesti berada dalam keadaan yang berselerak. Jadi boleh orang ni pergi celah gunung sana, celah gunung sini, pergi lari. Biarkan semuanya berpisah antara satu dengan yang lain dalam tempoh yang lama dan akhirnya berjaya menunjukkan bahawa taun itu mereda. Jadi mesti ikhtiar. Bukan hanya sekadar kita berdoa. Mesti kita al-akhdhu bil asbab. Dalam bab qada dan qadar pun kita percaya baik dan buruk daripada Allah, tetapi al-akhdhu bil asbab, mengambil ikhtiar itu adalah wajib. Tak boleh hanya sekadar berdoa. Ikhtiar dulu, kemudian kita doa dan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah fitrah yang dituntut, yang sunnahnya apabila dituntut kepada kita sebagai umat manusia ini. Apabila berlaku satu musibah, berlaku satu ujian, wabak dan sebagainya, sunnah yang dituntut adalah kita ikhtiar. Kita tak boleh kita berserah diri kepada Allah SWT. Allah yang menentukan yang terbaik buat diri kita. Itu satu tindakan yang tidak wajar, doktor, ya. Jadi dalam kita nak mematuhi SOP ini, apa hukumnya, doktor? Bila kerajaan, pemerintah telah menetapkan sesuatu kaedah, adakah sebagai rakyat, sebagai umat Islam, kita kata, ini SOP ikut Yahudi, tali barut Yahudi, kita tak ikut pun tak apa. Kan? Kita sebagai orang Islam, kita nak menunjukkan syiar Islam di masjid, di surau itu tak apa. SOP ni tak apalah, biar saya tak ikut tak apa. Siapa nak ikut silakan, tapi saya tak akan ikut SOP sebab saya nak menjaga rumah Allah ini supaya mudah-mudahan Allah Taala akan menyelamatkan diri saya. Bolehkah kita berpandangan sebegitu? Okey Ustaz. Jadi dalam isu ni kita kena faham, memanglah asalnya SOP ni dia lebih kepada self control. Dia adalah kawalan kendiri lah. Macam kita kata kena kerap basuh tangan, sanitize tangan kita, kemudian kita pakai mask, kemudian elakkan daripada kita duduk dalam keadaan rapat-rapat ni. Saya dengan Ustaz Zaid ni tak rapat sangat ni, jauh ni sebenarnya. Tapi takut dalam apa ni, Facebook nampak rapat dia jauh sebenarnya. Okey, jadi maksudnya ini adalah kawalan kendiri, self control. Tapi tak semua orang dia boleh kontrol diri dia. Kan tak semua orang dia boleh mematuhi peraturan tersebut. Kita ambil contoh kerajaan pada hari ini, contohnya dia tetapkan siapa nak bercerai mesti dalam mahkamah. Nak bercerai ni kat luar, kalau dia lafaz cerai jatuh cerai tu, tetapi salah di sudut qanun. Itu di sudut undang-undang salah. Dia nak kahwin mesti depan qadi ataupun wakil qadi, kemudian didaftarkan contohnya. Jadi benda itu benda yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun dari sudut syaraknya tidak ada, cukup rukun semua, jadilah nikah tu kisah dah. Jadi begitu juga dalam isu ini. Memang asalnya SOP itu adalah kawalan kendiri. Tetapi kerana manusia ni dia tak boleh nak kawal diri dia. Maka kerajaan di bawah siasah syar'iyah seperti yang disebut oleh Ibn Aqil, as-siyasatu syar'iyah, dia kata ma kana fa'lan yakunu an-nasu aqrabu ila al-khairi wa ab'adu 'anil fasadi wa in lam yada'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyun. Siasah syar'iyah itu ialah tindakan pemerintah kepada rakyat dia yang mana dia boleh yang mana dia melihat apa yang terbaik, yang paling baik untuk kebaikan rakyat dan boleh menjauhkan rakyat daripada keburukan. Walaupun Nabi tak sebut secara khusus dalam sunnah, walaupun Allah Taala tak sebut secara khusus dalam Al-Quran. Jadi pemerintah boleh buat. Contohnya taqyid al-mubah. Itulah dia boleh mengikat sesuatu yang harus itu. Asalnya dia tidak wajib. Betul. SOP itu kawalan kendiri. Tetapi oleh kerana kalau dia tak wajibkan, maka orang tak boleh patuh. Kalau tak ada diletakkan suatu hukuman, orang tak boleh patuh, boleh menyebabkan fawda dalam masyarakat. Secara umumnya, untuk menjaga maslahat umum, maka pemerintah boleh untuk mewajibkan. Kalau tidak, masing-masing jaga diri sendirilah. Kan? Dan kerana itulah untuk tujuan nak menjaga maslahat umum ini. Sebab maslahat umum ni satu kebaikannya untuk diri kita. Betul. Yang keduanya kebaikan untuk orang di kiri dan kanan kita. Kan, kalau dalam konteks solat ni. Dan yang ketiganya untuk kemaslahatan frontliners kita. Pihak kesihatan. Kalau kerana kita tak menjaga SOP, boleh jadi kita ni ada simptom dan sebagainya, kita pergi juga masjid, kemudian rupanya memang kita positif COVID, kita kena COVID, orang sebelah pun kena juga. Akhirnya yang menanggung bebannya ialah pihak kesihatan. Para jururawat kita di hospital, doktor-doktor. Jadi kita kena fikirkan ini masalah umum keseluruhannya. Jangan kita fikir masalah peribadi kita. Kerana kita nak solat dan tak. Jadi dalam soalan yang saya tengok sebutkan tentang keberkatan. Keberkatan ni kita nak merapatkan saf betul. Kita mendapat keberkatan. Tapi
kita buat sekadar yang kita termampu, dalam keadaan kita ada darurah, kita juga mendapat keberkatan. Dan dalam keadaan kita nak memelihara diri kita dan orang lain, juga masyarakat keseluruhannya pun kita akan diberkati oleh Allah. Jadi bukan bermakna bila kita jarak soft itu, maka secara tak langsung kita kata, ini kerja laknat dia. Sebenarnya dalam keadaan itu kita dapat dua keberkatan. Kita nak jaga pelihara soft kita, tetap kita jaga seperti yang disebut dalam SOP. Dan yang keduanya ialah kita juga nak menjaga diri kita dan masyarakat kita daripada ditimpa dengan penyakit yang berbahaya. Soalan saya yang tadi doktor belum sentuh lagi, iaitulah adakah syar'i kita mematuhi SOP ini? Kalau kita tak patuh dari segi syarak, berdosa ataupun tidak? Ya, hukumnya adalah syar'i. Dan perkara ini dah dibahas oleh para ulama seawal pada bulan 4 yang lalu. Bila mana COVID ini dia semakin tersebar, Majma' Fiqh Islami Dauli telah bersidang, para ulama Islam syariat telah bersidang dan juga dihadiri oleh pakar-pakar perubatan Islam. Jadi mereka telah memberikan pandangan dan mereka mengatakan bahawa sebuah kerajaan boleh mewajibkan SOP. Boleh mewajibkan SOP demi untuk menjaga kemaslahatan umum keseluruhan rakyat. Jadi sepatutnya kita negara-negara Islam ni menjadi contoh. Jangan kita ikut seperti negara luar dan tak payah SOP dan sebagainya. Tak apalah, itu cara mereka. Tapi kita yang faham agama ni, kita ikut. Biar kita ni nampak negara yang terbaik dan insya-Allah kita antara yang berjaya untuk mengawal penularan penyakit. Terima kasih pada anda yang menyaksikan secara langsung page FB Jakim secara rasminya, dan terima kasih juga kepada pihak TV Al-Hijrah yang sudi menyambung siaran langsung ini ke FB mereka, dan juga ramai yang menyaksikan kita secara langsung dan juga komen-komen yang dikemukakan. Saya tak sempat nak baca satu persatu, tetapi kami akan meneliti semua komen-komen, cadangan, ulasan yang baik, ada yang sinis. Tak apa, kita menerima semua pandangan sebab adabnya kita memang akan berbeza dalam suatu pandangan. Cuma persoalan yang dikemukakan di sini, mungkin Dr. Aizam boleh tolong jawab di kalangan netizen kita yang bertanya, Islam tak ada ke cara-cara yang tersendiri? Kita kan ada Al-Quran, kita kan ada hadis Nabi kan. Kenapa kita nak ambil SOP yang dicipta oleh pihak-pihak barat, WHO dan sebagainya? Islam tak ada ke satu kaedah kan? Contohnya ambil wuduk ke, makan madu ke, makan habbatus sauda ke? Bukankah itu yang telah disebut dalam hadis Nabi? Kita tak bolehkah itu dijadikan sebagai vaksin untuk selamatkan kita daripada virus ni? Jadi yang terbaik ini adalah kita mencegah daripada kita merawat. Dan itu sebenarnya adalah SOP yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang kita semua dah sedia maklum dah. Nabi SAW dah pesan, kalau sekiranya kita mendengar suatu wabak di tempat berkenaan sesuatu tempat, maka hendaklah kita jangan memasuki tempat tersebut. Dan kalau kita berada dalam tempat yang sudah ada wabak tersebut, maka jangan kita keluar daripadanya. Itu adalah merupakan satu SOP yang dengan erti kata lain bermaksud kuarantin diri kita. Kuarantin diri kita. Jadi SOP yang ada ni lebih kepada pendekatan kita nak mengkuarantinkan diri untuk menjarakkan diri kita sehingga kita dapat memutuskan penularan wabak tersebut. Jadi detail SOP itu terpulanglah bagaimana kita nak buat. Jadi janganlah kita ambil secara rigid agama ini. Jadi sebab tu saya sebutkan tadi bagaimana Amr bin Al-As ketika mana dia menjadi gubernur di Syam, dilihat bagaimana caranya ialah dia suruh semua orang yang ada di kawasan Amawas itu supaya keluar daripada perkampungan, keluar daripada bandar-bandar masing-masing, pergilah ke celah-celah gunung, duduk jauh-jauh dan pasang api di keliling mereka. Kan mana nak mengelak daripada penularan wabak tersebut. Ini berdasarkan kepada ijtihad lah, macam mana kaedahnya ijtihad lah cara. Yang penting kuarantinkan diri, jauhkan diri daripada orang lain. Jadi macam mana dia punya detailnya itu terpulanglah kita diberikan akal oleh Allah Taala, fikir. Dan kita pada hari ini ada pakar-pakar yang memang kita boleh rujuk dan mereka boleh memberikan tips yang baik, yang mana kalau sekiranya tidak menyalahi syarak, maka taklah kita terima. Dan dalam keadaan kita darurah, dalam keadaan darurah ini kita ada fiqihnya yang tersendiri. Jadi yang tujuannya ialah untuk kita mengelak daripada nyawa manusia melayang tanpa kita berikhtiar untuk kita mengelakkan. Wallahu a'lam. Kita hanya ada 30 minit masa siaran kita ini, sangat terhad, tetapi
Saya kira penjelasan yang Dr. Aizam sampaikan itu sangat menyeluruh dan sangat memberi kefahaman. Banyaklah persoalan-persoalan ni, Doktor, yang dikemukakan oleh komen ini. Tetapi saya ambil secara keseluruhan. Saya tak baca secara satu persatu, tapi secara saya ambil kefahaman daripada keseluruhan apa yang dirungsingkan, yang dibimbangkan oleh masyarakat di luar sana, dan kita faham mereka sangat rindu kepada masjid, sangat rindu nak datang berjemaah, nak berdoa dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tetapi syariat juga, Islam juga meletakkan adab-adab yang perlu kita lalui ketika mana kita berada dalam keadaan musibah, dalam keadaan wabak dan sebagainya. Dan saya kira kalau kita mengikuti apa yang diputuskan oleh ulil amri, itulah yang terbaik buat diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak menzalimi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berfikir bahawa apa yang kita buat itu sesuatu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hakikatnya dia sebenarnya mendatangkan dosa kepada diri kita. Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Aizam yang sudi datang sembang-sembang, borak-borak dalam segmen Tanya Jakim ini. Kepada anda yang mahukan kami tentang membawakan satu topik perbincangan yang lain, mungkin boleh hantar cadangan anda kepada di ruangan komen supaya Jakim mengenengahkan lagi topik-topik yang lain, sama ada yang berkaitan dengan SOP, PKPB ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Sekiranya cadangan anda itu diterima, kami akan bawakan dalam segmen Tanya Jakim semestinya di FB Live Jakim. Jangan lupa like dan share page Jakim, bantu kami untuk melebarkan risalah ke seluruh pelosok alam di dunia ini, insya-Allah. Cita-cita dan azam kami akan tercapai. Sehingga kita jumpa lagi dalam siri yang lain. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.